العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Katanya rahimahullah, wa ammal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha al-awwalu an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law 'amalaka biha 'abduka tarda biha minhu wala yadiqu khatiruka 'alayhi wala taghdabu وما لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا ترضى لله تعالى منك وهو سيدك الحقيقي. Kata musannif rahimahullah, wa ammal arba'atu, dan adapun, ini atap kepada ammal arba'atu dulu. Mana kata pada muka dulu. Ya pesan kepada kita, ya kata aku nak pesan kamu 8 perkara. 4 perkara mu kena buat dan 4 perkara lagi mu kena tinggal. Ammal lawati tad'u, tu fa ahaduha. Maka sini atap pada ammal lawati itu, al-lawati. Wa ammal arba'atu wa ammal asya'u al-arba'atu. Dan adapun bermula segala perkara yang 4. Benda yang 4. Mana? Allati, sifat kepada al-asya'. Adapun bermula perkara-perkara yang 4 perkara yang bagi laka, yang segia laka bagi engkau, segia bagi engkau, bukan segia hak ni wajib. Yang bagi laka, yajibu alaika. Yang bagi dengan makna yajibu alaika, wajib di atas engkau. Bukan segia. Bila sebut kata lapar yang bagi ni, ingat kadang-kadang mari rupa sunat. Segia buat, kadang-kadang segia dengan makna sunat buat, kadang-kadang yang bagi dengan makna wajib. Kena tilik pula yang bagi dalam kitab ulama ni. Maka sini yang bagi lah kan yajibu alaika, 4 perkara yang wajib atas engkau. Yang bagi an taf'alaha, segia oleh bahawa bagi yang bagi, segia oleh bahawa membuat oleh engkau akan dia akan allati, akan arba'ah. 4 perkara yang segia bagi engkau bahawa membuat oleh engkau akannya, akan allati itu. 4 perkara yang mengkena buat, hak mengkena buat, patut mengkena buat dan kena membuat. Mana 4 perkara tu?
Fal awwalu, takdir for mari. Jawab amma tu. Amma tu al-arba'atu tu mubtada, kira-kira. Al-asya'ul arba'atu tu mubtada. Jumlah belakang sila ayat bagi allati. Al-awwalu tu kira-kira jadi khabar bagi al-arba'atu. Maka takdir for bagi untuk yang jawab amma. Al-awwalu jadi fal awwalu. Supaya dulu kan ingat tak fa-ahaduha. Ya mari. Ammal lawati dulu. Tu. Maka kata dia fal awwalu, maka bermula al-syai'ul awwalu, bermula benda yang pertama daripada pak tu. Al-awwalu minal arba'ah, benda yang pertama daripada pak perkara tu gapo mun kena buat ni. Hak dulu mun kena tinggal, mun kena pejau. Salah satu daripadanya hak kena ingat iaitulah mengajar hemah kitanya sikit-sikit hemah dan kosak kita ketika mengajar. Dan juga jangan terima hadiah daripada sultan dan umarak. Kena jauh daripada benda tu. Itu dua perkara hak ingat mari. Mudah-mudah hak tu. Tapi payah hak buat. Tu. Maka kata dia, benda yang pertama ialah an taj'ala mu'amalataka ma'allahi, ialah bahawasa menjadi oleh engkau, menjadi oleh engkau, engkau menjadi oleh engkau, menjadi gapo? Mu'amalataka, menjadi akan muamalah oleh engkau. Muamalah ni gapo? Asal muamalah ni kalau manusia orang panggil bergaulan, jual beli, tu orang panggil bergaul dengan orang, tu muamalah. Bergaulan oleh engkau serta manusia. Kalau muamalataka ma'an nas, bergaulan oleh engkau serta manusia. Tapi dengan Tuhan kita nak kecek bergaulan tak boleh. Muamalah sini ni beribadat. Muamalah kita tu nak mana beribadat oleh kita kepada Allah. Bila kita semaya, kita puasa, kita buat ibadat sikit-sikit, orang panggil kita bermuamalah dengan Tuhan dah tu. Maka menjadi oleh engkau akan beribadat oleh engkau. Gitu. Buat ibadat oleh engkau ma'allah, muamalah ma'allah serta Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadikan akan ibadat engkau kepada Allah tu. Tu. Engkau jadi lagu mana? Bihaisu, ba takluk mahzub maf'ul yang kedua bagi taj'ala. Muamalataka maf'ul pertama. Maf'ul keduanya kainatan, bihaisu, soalan kata itu. Engkau menjadikan akan ibadat engkau serta Allah Ta'ala tu kainatan, adalah ia muamalah engkau, ibadat engkau tu begini, rupa dia lagu ni. Engkau menjadikan beribadat engkau dengan Allah Ta'ala tu, adalah ia ibadat tu, muamalah tu, bihaisu, dengan sekira-kira, lau amala ma'aka biha abduka, sekira-kira, haisu jumlah tu jadi mudhaf, haisu tu mudhaf, jumlah lau amala tu jadi mudhaf ilaih. Dengan sekira-kira, jadi ya idafah kepada jumlah ke wa alzamu idafatan ila jumal haisu wa iyuna wa yuhtaman. Haisu tu lazim idafah kepada jumlah. Jadi dengan sekira-kira, lau amala ma'aka, lau amala, jikalau, kalau bekerja. Jadi amalah sini, muamalah tu nisbah kepada kita ni, bekerja, bergaulan lah. Dengan sekira-kira, kalau bekerja dan bergaulan serta engkau itu, biha bin muamalah, abduka, oleh hamba engkau. Abduka tu fa'il bagi lau amalaka biha, lau amalaka biha abduka. Abduka tu fa'il bagi amalah. Sekali lagi, dengan sekira-kira, jikalau bekerja akan dikau dan bergaulan akan dikau, biha, dengannya, dengan tilkan muamalah, dengan demikian itu kerja, dengan demikian itu perbuatan, oleh hamba engkau. Faham tak? Kau dulu, nanti kita kira ibarat dulu. Tardha biha minhu, nas caya redha oleh engkau,
Redha biha dengan sebabnya, biha bil muamalah, bitilkal muamalah. Redhalah oleh engkau dengan muamalah itu. Redha takluk minhu darinya, dari abdika, daripada hamba engkau tu. Engkau akan redha. Tak faham. Apa maksud? Apa maksud tarda biha minhu? Tulis pada tarda biha, yakni jika engkau ada hamba, jika engkau ada hamba, maka engkau akan rasa suka hati, akan rasa suka hati kalau hamba engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka engkau itu hamba bagi Allah. Maka hendaklah engkau kerja ibadat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, supaya Allah juga suka dan redha kepada engkau. Tu lagu tu maknanya. Hei, kalau kita ada hamba, kita rasa puas hati lagu mana wi hamba kita buat dengan kita. Kita rasa suka pasal mana nak wi hamba buat dengan kita tu. Apakah perbuatan yang bila hamba tu buat kita suka? Iaitulah kerja dengan bersungguh-sungguh. Maka kalau hamba tu hamba kita tu dia buat kerja sungguh, dia dipanggil lagi bangun duk cakap nyakau duk gitu benda tak nak suruh apa dia buat habis. Cebok boleh payah segala-gala apa buat semua. Maka kita akan redha dan puas hati dengan dia. Maka kita kena buat muamalah kita dengan Allah Ta'ala supaya tu. Kita ada hamba, kita rasa suka lagu mana hamba buat dengan kita, kita buat lagu tu dengan Allah Ta'ala. Buat ibadat sungguh-sungguh. Tu. Habis. Kita ni hamba tu. Maka, kalau kita ada hamba, kita rasa suka lagu mana, macam mana kita rasa suka nak hamba buat dengan kita, maka lagu tu lah kita buat dengan Allah. Buat sungguh. Udah ujung. Hei, kalau kita ada hamba seorang, hamba tak dengar kata mana, suruh buat muka tu tak usah buat, melanggar kata duduk makan tidur saja ya dalam dapur, duduk tidur ya. Kerja tak buat, kita rasa baik dah. Murah. Maka kita jangan buat amalan lagu tu kepada Allah Ta'ala sehingga tu hari murah kita tu. Yang dia suruh muka tu tak buat, suruh muka ni tak buat. Tu maksudnya kita misah. Bihaisu law amalaka ma'aka biha bin muamalah, itu bitilkan muamalah amala abduka tarda biha minhu. Habis itu kena buat ibadat dengan Tuhan lagu tu. Ni buat main-main tong teng maya mengengok maya nak wis sudah gitu ya. Kalau kita hamba kita suruh buat ya wis sudah gitu ya, kita rasa lagu mana? Kita rasa lagu mana? Murai. Tapi Allah Maha Pemurah. Dia tak ada azab kita terus lagi. Masya Allah. Taksir banyak. Puasa pun lapar tengok. Lapar, dahaga. Gitu ya puasa kita. Duk mengaji dengan semua dah ada puasa awam, puasa khawat, ada puasa al-khawasul khawas. Ngaji tu ngaji belakang dah. Cuma jok daripada balik mari sampai 20 tahun, ada tak setahun yang kita azal nak puasa kita jadi khawas. Puasa bagi khawat tu ada ke tak? Tak ada. Bawa lagu tu sampai ke mati. Puasa orang awam lagu mana? Puasa daripada lapar dan dahaga. Mata duk tengok maksiat, mulut duk buah, telinga duk dengar lagu. Tu.
Tak biasa. Ibadat ni dalam masa kita duk buat semaya mari ni, ada tak satu waktu yang kita khusyuk sungguh dengan Allah Ta'ala, jauh daripada takbir sampai ke salat, duk tadabbur dengan baca tak ada berhenti-berhenti. Ada tak? Tak ada Allahu Akbar tu hati ikut lain lah. Teka Allah tu tak ingat kau tak ada ta'yin. Teka tu ya duk ingat Tuhannya. Lepas pada tu berat. Kadang-kadang lupa rakaat berat. Tu imam baca rakaat apa. Jangan duk kata kita ingat baca kita. Baca tu imam kita ingat ke tak? Rakaat pertama baba baca surah apa? Lepas ada Fatihah. Rakaat yang kedua baca surah apa? Tak ingat. Tak ingat siaplah. Tu dalil kata hati kita jauh sangat. Taksir. Sebab tu lah ada kisah orang dulu. Tu tok guru dia suruh anak murid ambil lah dia molek lauk nasi tu banyak. Dia mau mari hadiah ke bapa tu lebih banyak. Lepas tu tok guru kata, mung ambil nasi ni lauk-lauk ni boleh jabir, gi bagi kepada orang hak semaya di masjid. Gi tunggu masjid. Kepada orang semaya. Lepas tu anak murid dia apa? Ambil lauk semua sudah banyak. Bawa pergi. Tunggu di tepi tu. Bila orang tu baik mari dia tanya. Abang, tu imam baca surah apa rakaat pertama? Baca surah apa? Dia tahu. Kita ingat. Rakaat kedua? Tak ingat ni. Tak apa, terima kasih. Lepas tu tanya seorang lagi, lebih orang. Tu imam baca surah apa kan? Rakaat pertama kuliah. Rakaat yang kedua kulhu. Apa hadiah ke bel? Hadiah ke bel. Maka tok guru ya wak gi laut tu 50 jabir. Wak kelik 25. Tok guru kata wak kelik apa? Dia kata orang semaya tu 25 orang ya bapa. Kena sejik tu sikit. Bapa kata sejik tu biasanya 50. 50 ada. Hak semaya sungguh 25. Pakut mana? Dia royak tok guru puas hati dengan perbuatan anak orang dia. Kerana kira hak semaya sungguh orang yang ingat perkataan dan baca imam. Berarti hati yang khusyuk sungguh. Bila khusyuk dinamakan orang semaya sungguh. Ni tak tahu kata hok kita kecek hok kita baca sendiri tu lupa tu kata subhanallah azim ni berapa kali dah 3 ke 2 baru. Tu kadang-kadang pergi mulut dengan sebab biasa itu subhanallah Allahu akbar Allah liman hamidah Allahu akbar dia pergi dengan biasa supaya dengan tabiat dia gitu ya, bukan bergerak geri kita tu dengan sebab kita jadi hamba bagi Allah Ta'ala tu dah. Tu. Lepas tu campur dengan ria dengan gapo lagi. Tanda kata kita ada ria pada amalan kita, kita semaya sore dengan semaya ramah tak serupa. Tak serupa. Itu dalil kata kita ada ria dalam amalan kita. Kalau depan ramah semaya Jumaat tu nampak berjuru lah zikir. Tapi semaya sore sudah gitu ya. Amalan kita tak cuci lagi. Jahatnya. Dia nak muamalah kita dengan Tuhan lagu tu. Kalau hamba kita buat dengan kita lagu tu, kita puas hati tak? Tentu tidak puas hati. Begitulah kalau kita buat dengan Tuhan pun. Tu. Musa dah suruh jaga. Hak ni umum ni. Kalau pegang kaedah ni jadi Allah seumur hidup dah boleh pakai. Tu. Wala yadhiqu khatiruka alaihi. Wala yadhiq atau mana? Wala yadhiqu atau kepada tarda biha minhu. Wala yadhiqu dan tidak. Yang ni wow ni atau kepada tarda biha. Atau situ dulu. Bila atap ke situ bermaknanya
Jadi jawablah sininya iktibar ataf, muka tarda biha tu jadi jawab bagi lau. Maka kena takdir semula syarat dia tu. Bihaisu dengan sekira-kira, jikalau bekerja dan buat akan dikau oleh hamba engkau dengan perbuatan itu, nascaya la yadiku khatiruka, tidak sempit oleh khatir, oleh lintasan bagi engkau. Tak sempit oleh lintasan. Apa makna tidak sempit? Jadi tidak serabut. Tidak serabut. Tidak runsing oleh lintasan engkau. Tak serabut perut. Kecek mana tak serabut perut. Tak sempit lintasan. Ni lintasan mari duk. Aduh, kalau ni duk mikir seorang dalam hati. Budak ni. Ada tak mau. Kalau kita tengok anak kita ada buat kerja. Budak ni. Aduh. Hati tu tak sedap. Duk kecek seorang lain. Hati litah mari. Ganang tu. Tu orang panggil sempit lintasan. Jadi serabut perut. Kecek lagu tu ya. Kalau bahasa orang kita serabut perut. Dan tidak serabut perut oleh engkau. Tu. Tidak serabutlah oleh lintasan engkau. La yadiku alaihi, atasnya. Allah Ta'ala pada la yadiku, tidak sempit di atasnya, alaihi ala al-abdi, di atas hamba tu. Tak serabut perut di atas hamba tu. Tak serabut perut di atas dia. Tu. Wala taghdabu, atau kepada tarda. Dan kalau buat kerjaan oleh hamba engkau dengan kerjaan tu, nascaya la taghdab, nascaya tidak marahlah oleh engkau, yakni ala zalikal abdi, tidak marah di atas hamba itu. Mu tak marah. Awak lagu tu, pegai lagu tu. Kalau kita ada hamba seorang, ni tak ada hamba dah, kira mari koncailah orang khidmat kita, khadim kita, orang khidmat di rumah kita. Kita upah mari ni. Lepas tu kita suruh je wak tu wak ni. Tapi apa? Tu wak kerja tika kita duk ada ya. Allah. Bila kita tubik pak tidur atas katil kita, apalah wak buka teratak makan tu makan ni duk jadi tak bersungguh dah, buat jahat adab pula dah dengan kita. Apa kita nak kata? Hamak tubik urat. Kita tak akan redha perbuatan itu. Maka kita dengan Tuhan, jangan panas sebelah lagu tu. Panas sebelah kita dengan sama-sama makhluk ya. Kerana kita tak panas diri kita kepada Allah Ta'ala tu. Sebagai kita hamba ni. Tu ialah tu dah yang mari aduh. Tu. Teruk fikir mari sekali wasa jahat adab banyak. Teruk kita duk mengaji minta ilmu daripada dia pun jahat adab dengan dia pula. Dia janji dah, dia kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum ke walladzina utul ilma darajat. Dia janji tu. Tahu di mana kata janji? Kerana yarfa'i tu dia jawab bagi syarat sebelum pada tu. Allah Ta'ala kata akan angkat oleh Allah Ta'ala. Tuhan akan angkat alladzina amanu minkum. Tuhan akan angkat orang-orang yang telah beriman daripada kalangan pokmu. Orang ada iman, ia angkat naik lalu dah. Berarti kalau ada kekufuran, Tuhan penjatuh. Maka Allah Ta'ala akan angkat orang yang beriman di kalangan kamu. Iman sungguh-sungguh. Walladzina utul ilma, dan Tuhan akan angkat orang-orang yang diberikan ilmu kepada dia. Tuhan akan angkat darajat kepada beberapa pangkat yang tinggi. Dia janji tu. Dia janji kata orang ngaji ni, orang yang berilmu ni, dia akan angkat kepada tempat yang tinggi. Maknanya kau bezalah dengan orang biasanya bila ada ilmu. Maka kita cek diri kita. Gana aku kau ngaji. Napa supa orang kampung biasa? Napa apa tak ada beza apa? Tak ada jadi ubah ke apa? Hak wahi maksiat pun jadi wahai maksiat situ. Hak wahi ngorak pun jadi ngorak situ. Hak wahi dengar lagu, dengar lagu situ. Wahi tengok royat situ. Tak ada ubah apa padahal ilmu tu pertama. Berartinya ilmu yang diberi tu bukan ilmu yang manfaat tu.
Sebab tu dia tak angkat kepada darjat yang tinggi. Gana tak manfaat ilmu? Kerana kita jahat adab dengan dia ketika kita mengaji tu. Sebab tu ilmu hak jawi tu, dengan ilmu hak gelak orang panggil. Ilmu tak bermanfaat. Ngaji tu Allah boleh baca kitab, tapi keduduk ke tu supalah dengan orang hak tak mengaji. Supa habis. Maka itu tanda kata ilmu tidak manfaat. Bila ilmu tidak manfaat, Tuhan tak angkat darjat. Kerana al-ilma di situ al-ilman nafi'. Ilmu yang Tuhan sebut di situ ilmu yang bermanfaat sungguh. Lepas tu soalannya, sebab apa Tuhan tak beri ilmu yang manfaat kepada kita? Kerana kita duduk tak kena cara, mengaji tak betul dengan adab dengan dia sebagai hamba dia, dan minta ilmu daripada dia tapi tak ada adab dan muamalah tak baik. Tu. Maka pada beri hak gelak tu jadi beli hak basi. Bisa sakit perut, bisa sakit perut gitu. Makan hak basi. Tu hak masak molek tu tak beri. Tu dia wal iyazabillahi min zalim. Cek tu. Kena cek. Gitu nak. Betul tak? Kau ngaji kau juga duk dalak dulu tak kakak subai lah ni serbai dah. Alhamdulillah. Juga. Kau nekat dah tu, nampak kau nekat dah tu. Ni dulu tak kakak subai, pakai piyah saja. Lalu ni pakai tak piyah, tak apa terus. Gana kau terus. Misalnya biar ada perubahan lagu tu. Kau tahu kau berubah, berubah ke atas, kau pengen kau jalan molek. Dulu tak rajin ada ngaji, lo ni kau rajin dah. Dulu tak reti tu kau beri, kau reti. Kau bertambah ilmu, kau bertambah iman, kau bertambah lagi manfaat ilmu. Amalan kita. Kitab ni nak habis dah, amalan tambah dak lagi wallahu alam. Ni nampak ni maya duha alhamdulillah. Istiqamah. Biar di adat kita lagu tu. Lepas ngaji kita duha, Supaya duk buat tu lah. Hak tak buat ni lagu orang tak tahu. Dia wasuk kelewat rumah. Kelewat rumah tu hak jadi tipu iblis. Kelewat ponok boleh buat tak? Tanya diri. Kalau pergi beli nasi lu. Tagi boleh, duha lama lagi masa dia. Lepas beli nasi, makan nasi lu tak apa. Tak boleh, dah lapar-lapar makro. Tengok. Makro, kena makan kenyang dah tu. Dah kenyang dah ke mana? Ngatuk, maya lehak teka ni tak kosok. Tidur sudah. Ini berlaku. Suk-suknya, lucu dalam hatu. Tu tipu daya dia. Panas selit dia. Selit dia tu. Maka kata dia, mung tidak marah dia kalau dia buat muamalah tu, kerja begitu kepadamu, mung tak marah dia, begitulah mung kerja dengan Allah Ta'ala. Buat sungguh semaya kita, bi'ai semaya lagi dah sungguh, nampak juru sungguh. Turut dengan ilmu kita ngaji mari. Ni tahu dah kata benda tu sunat, benda ni sunat. Pakai tinggal mehak wajib jadi. Kata lagi tu. Mehak wajib jadi. Kecek boleh. Mehak wajib jadi. Siapa hati ke kecek lagu tu? Mehak wajib jadi tu. Isyarat kata, ni kalau tu tak berwajib, pakai tak kena Ni ingat kata berwajib ya tu. La ilaha illallah. Ya wajib jadilah. Ya Allah. Tak usah keceklah kita ada orang ilmu. Gara-gara. Meh wajib ya. La ilah. Kalau meh sekali hak sunat apa je sangat. Apa je sangat. Kalau meh sekali hak sunat. 2 je, 5 je. Siapa? Teruk. Habis itu, wallazi la tarda bihi li nafsika min abdikal majazi fala tarda aidan lillah. Wallazi mubtada. Dan bermula yang wal amalul ladzi, dan bermula pekerjaan kerja-kerja yang. Ni tak ada dah. Wa ma. Kitab saya wallazi. Wa ma tak apa. Ma isim mausul. Wama, jadi wal amalul ladzi, dan bermula amalan yang
pekerjaan yang, kerja buat yang, tu ma tu kena kepada al-amal. Wal amalul ladzi, dan bermula kerja buat yang la tarda li nafsika, yang tidak puas hati. La tarda, tidak redha oleh engkau, tidak puas hati oleh engkau, tidak redha dan tidak puas hati li nafsika. Mana aid? Bagi ma la tarda ai bihi, yang ada takdir. Wa ma la tarda bihi, dan bermula amalan pekerjaan yang tidak redha dan puas hatilah oleh engkau, bihi bima, dengan amalan tu. Amalan yang engkau tidak puas hati dengan amalan tu, tidak puas hati, la tarda li nafsika, untuk diri engkau, tidak redha untuk dirimu. Kerja buat yang mung tidak puas hati untuk dirimu, min abdikal majazi, la tarda, min takluk kepada la tarda juga, li pun takluk kepada la tarda. Sekali lagi, bermula pekerja buat yang tidak redha dan puas hati oleh engkau, tidak puas hati untuk diri engkau, tidak puas hati daripada hamba engkau. Jadi kira gimari, lam tu kalau kira bermakna ilah. Ilah. Lepas tu min tu min lil ibtida'. Lam tu lil intihak. Ataupun tak apa. Dari kepada. Tidak redha oleh engkau dengan amalan tu. Tidak redha daripada hamba engkau, tidak redha untuk diri engkau. Hamba engkau mana? Al-majazi, hamba yang majazi, hamba yang tidak sebenar, dan hamba yang tidak hakiki. Sekali lagi tu, dan bermula amalan yang, kerja buat yang tidak redha dan puas hatilah oleh engkau dengan dengan amalan kerja buat tu. Engkau tidak puas hati. Tidak puas hati li nafsika. Tidak redha untuk diri engkau, untuk berlaku di atas diri engkau. Li nafsika lil wuku'i ala nafsika. Tidak redha untuk berlaku di atas diri engkau. Amalan yang mung tak puas hati untuk berlaku di atas dirimu, tak redha daripada hamba-Mu, tak redha daripada perbuatan hamba-Mu, min fa'li abdika. Tu dia malak tu, min takluk pada latar bentuk juga. Amalan yang mu tak redha untuk berlaku atas dirimu daripada perbuatan hamba-Mu. Hamba mana? Al-majazi, sifat pada abdi. Hamba yang majazi, hamba yang tidak hakiki, hamba yang tidak sebenar. Orang panggil hamba majazi gitu ya. Kita ni tak pengulu dia, tak pengulu majazi. Dia hamba kita, hamba majazi. Sebab apa boleh kata hamba majazi? Sebab kita dengan dia tu kira-kira sama-sama jadi hamba bagi Allah Ta'ala berlaku. Orang panggil buat rupa hamba atas muka bumi ni ya. We nampak rupa kata hak ni ketua, hak ni hamba. Hakikatnya hamba belaka kita. Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu sayyid sebenarnya Allah yang jadi hakiki. Hak Nabi kata innamas sayyidu Allahu. Nabi ada sebut ni hadis. Hanya sungguhnya sayyid sebenarnya, penghulu sungetinya Allah. Tu. Maka hak tu sayyid yang hakiki. Adapun tok penghulu di muka bumi ni orang panggil tok penghulu rupa-rupa ya. Orang panggil hakikat bukan juga, dia pun hamba juga. Hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau gitu, hamba kita duk pera dia tu, orang panggil hamba majazi, bukan hakiki. Hei, amalan apa pun yang hamba mung ni hak tak sunguti ni kalau kira. Hamba mung buat kepada mung tak reda dengan amalan tu. Fala tarda aidan lillah. La tarda tu khabar. La tarda. Jadi ada fala tarda lah. La tarda ai fala tarda. Kerana jumlah tu jadi khabar bagi ma tu ising mausul yang mengandungi makna syarat kan. Maka khabar tu datang dengan fa juga, fa rabitah. Fala tarda lillah. Maka tidak reda dan tidak puas hatilah oleh engkau. Janganlah puas hati oleh engkau. Ya kena kata gana. La tarda bihi li nafsika min abdika. Kena kata fala tarda bihi lillahi ta'ala min nafsika. Ya kena kata gitu. Tu ya kena kata gitu. Fala tarda ay fala tarda bihi aidan lillahi ta'ala min nafsika. Ya kena takdir min nafsika supaya ibarat dulu. Fala tarda bihi li nafsika min abdika. La tarda bihi li nafsika min abdika. Fala tarda bihi lillahi min nafsik. Faham tak? Jangan kata gitu juga dah. Maka tidaklah reda dan puas hati oleh engkau, yakni bihi bilma bima tu. Maka tidaklah juga reda oleh engkau dengan amalan itu. Aidan juga. Aidan ada tak? Tak ada. La tarda lillahi ta'ala minka. Oh masya-Allah. Tak ada ayat ni duk baca ni sekolah saya ni. La tarda lillahi minka. Ya tak siap dah. Tapi ya tak ada takdir mari lillah. Tu kitab ni ya tak ada. Kitab hak baru ni Darul Minhaj dia kata la tarda lillahi ta'ala minka. Kecek lagu tu ya ada minka tapi lillah tak ada. Ada dah. La tarda lillah minka. Jadi dua dah tu. Cukup dah. Comel. Nuskah ni la fala tarda aidan lillahi ta'ala. Kecek kata tu ya. Fala tarda lillah. Molek dah ada min mari. Supaya dulu. Jadi la tarda, jadi la tarda bihi. La tarda jadi fala tarda bihi. Kena takdir lagu tu nah. Maka tidaklah reda oleh engkau dengannya dengan ma amalan itu. Tidak reda bagi Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala. La tarda lillah. La tarda lil hadiyati ilallah. Lillah. Lillah. Yani lil hadiyati ilallah. Tidak reda lah oleh engkau dengan amalan tu. Tidak reda untuk berhadiah kepada Allah Ta'ala. Musmaya hadiah ke dia. Mana kecek hadiah ni maknanya wa amalan wi ke dia. Wa amalan tu panggil heneng kepada Tuhan. Tuhan tengok. Tu kecek hadiah bukan kata Tuhan berhajat pada hadiah ke apa dak tu. Kerana ibarat ulama ni hadiah. Tengok dalam kitab Musalli dia kata kita semaya ni ibarat kita hadiah apa dia? Hadiah satu benda kepada raja. Kita beri hadiah kepada raja. Kita hantar satu hadiah kepada raja. Dalam Musalli ya dah. Ingat tak? Maka hadiah yang kita hantar tu siapa? Anak perempuan, orang perempuan yang sangat cantik rupa dia. Hantar lagi. Tapi orang Tina yang kita hantar tu mati. Jangan potel pok tu tapi mati. Kita hantar lagi. Tuan Meteku hantarkan hadiah yang berharga kepada tuan, iaitulah perempuan yang sangat cantik rupa dia. Hendaklah tuan terima dah hadiahmu. Raja pun mujur. Baiklah. Mana perempuan itu? Datangkan dia. Kita pun ini tuan dalam dalam kotak ni, dia berada dalam ni. Buka tengok. Bila buka berjumpa banyak.
Dalam musalli syahadat kata, apakah tindakan raja ketika tu kepada kita? Adakah dia murah ke dia puas hati? Tentu dia murah. Nak bunuh kita kan. Mu ni buat main-main dengan aku ni. Gelegung. Begitu juga kita sembahyang. Maka kita supaya kita hadiah kepada Allah Ta'ala. Hadiah rupa comel, tapi dalam hati tu tak ada khusyuk tawaduk ni. Ibaratnya semaya ada rupa saja, tidak ada isi, tidak ada roh. Ibarat atas benda hak mati setinggi. Apa Tuhan nak tindak kepada kita? Tu. Maka kecek hadiah ni panggil kinayah saja tu. Supaya dalam musalli kata berkhidmat, khidmat kepada Allah. Khidmat yang ni, mula saya kata khidmat ni buat ibadat. Buat ibadat ke Tuhan. Supaya rupa khidmat dah tu orang panggil buat ibadat ke dia tu khidmat. Kita ni pakai khidmat dengan Tuhan, khidmat kepada Tuhan. Bukan khidmat dia berhajat kepada perbuatan kita. Mana tu khidmat ni istilah dia. Maka takdir situ pun tak apa. Lil hadiyati ilallah. Maka tidak redalah oleh engkau dengan amalan tu untuk hadiah kepada Allah. Tidak reda minka daripada diri engkau. Minka ay min nafsika. Mu tidak reda lah juga daripada dirimu wi hadiah kepada Tuhan. Tu geti tak tu ya la tarda, tulis sikit. Tulis pada la tarda. Yakni jadi apa-apa amalan dan pekerjaan yang kita tidak puas hati apabila hamba kita yang dikatakan hamba majazi buat kepada kita, maka kita tidak puas hati juga. Tidak puas hati juga untuk kerja perkara itu kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia kita ya. Kalau hamba kita hak majazi ni, dia buat apa-apa hak kita tak puas hati, kita tak suka, maka kita ni jangan dak buatlah benda hak Tuhan tak redha dengan kita tu. Wa huwa walhan, bermula ia Allah Ta'ala tu ialah sayyiduka, ialah penghulu bagi engkau, penghulu al-haqiqi, penghulu yang sejati, yang sungguti, sifat ada sayyiduka. Wa huwa sayyidukal haqiqi. Apa makna wa huwa sayyidukal haqiqi? Yakni wa anta abduhu al haqiqi. Tu. Dan bermula engkau itu ialah hamba dia yang sungguti, bukan majazi dak. Dia tak penghulumu yang hakiki, mung pun hamba dia yang sungguti, bukan majazi. Kena lebih lagi lah kiranya. Tu. Maka kalau ingat hak ni wasai ngaji pun ngaji hak Tuhan puas hati dengan kita. Kalau kita ngaji lagu ni Tuhan puas hati, hang ngaji lagu tu. Kalau ngaji lagu ni Tuhan redha, maka kita ngaji rupa tu. Semaya lagu ni, semaya ni Tuhan redha ni, maka semaya begini kita semayalah. Bila kita semaya cepat-cepat itu, kita tanya diri kita, hey, semaya lagu ni Tuhan redha ke tak ni? Tuhan redha ke tak? Kalau tak redha, tak boleh buat lagu ni. Tu tanya diri semua tu, insya-Allah. InsyaAllah juga.
Tengok ulama je buat gigi tinggi dah. Nafsu kita duduk di mana? Hati tu nak berjalan tu, tapi nak jalan tak lepas. Kenapa kaki tak pergi? Kebah kat mana? Kaki tak bergerak. Nak pergi ni, nak pergi turut dia ni. Hati rasa nak turut dia, tapi kenapa kaki tak gerak? Rasa kebah habis. Sebab dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati. Dalam kitab hikayat dia, dia kata kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Macam mana hati nak bercerah bersinar, padahal rupa makhluk ini tertobak lagi dalam ciuming hati. Duk ingat kepada jasa makhluk ni lagi, tidak pandai kepada kebesaran dan kehebatan dia lagi. Maka kalau selama duk ingat kata makhluk ni boleh manfaat, makhluk ini boleh memberi mudarat, duk ingat pada tu lagi, hati tak akan cerah. Dia kata wa kaifa yarhalu ilallah, dan macam mana nak boleh jalan lagi sampai kepada Allah Ta'ala, wa huwa mukabbun wa mukabbalun, wa huwa mukabbun, padahal dibelenggu, ditamak akan kaki dia dengan nafsu syahwah dia lagi. Berarti nafsu kita dah tamak kita, nak pergi tak boleh. Tanya kata nak pergi gerak sini, nak sampai kepada tahap ni, tapi kerana tak gerak pergi. Ada munggah duk tamak, syahwah nafsu kita duk tamak, nak pergi tak boleh. Pergi tak boleh. Ngaji kita tasawuf habis 4-5 kali hotel kita, apa 5 buah dah, tapi nak pergi tak boleh situ, kaki duk kebah situ. Sebab tak sanggup untuk nak belawai dia dah. Tak payah tu. Tapi sekuat-kuat insya-Allah ada panduan orang panggil. Ada dah kitab ni untuk jadi bawa jalan kita, panduan kita. Tu fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal haqiqi. Habis kat tu. Wasani. Sekat tu dulu lah. Kullama amalta bin nasi ij'al kama tarda li nafsika minhum. Li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibba li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsih. Kita ngaji kitab ni, tiap-tiap kali ngaji, jangan buka tengok kata ada apa lah lagi nak habis. Kalau orang buka tengok lagu tu, isyarat kata hati dia nak cepat habis-habis. Bila hati dia nak mencepatkan khotam, dia akan diharamkan manfaat daripada kitab ni. Dia kena sentiasa ingat, Allah nak habis dah ke? InsyaAllah banyak lagi. InsyaAllah ada banyak lagi isi kandungan dia. InsyaAllah nak ada lagi lama-lama kitab ni untuk jaga hati kita. Barulah ia akan hasil manfaat daripada kitab ni. Kalau duk sekali buka, pada baru ngaji dah 3-4 hari ya buka tengok pula. Oh, sikit gini. Sikit lagi. Lepas tu ngaji pula, baru ngaji semua 2 hari ya buka tengok pula. Tak banyak dah. Lagu tu tanda kata hati dia nak mengkhatam cepat-cepat, dan dia tidak reda untuk nak berada dengan Imam Ghazali. Sebab tu kitab yang kita tak boleh buka tengok kata bila nak khatam ni, kitab tasawuf minhaj ke apa semua tak boleh. Tak boleh. Ngaji untuk beki diri je. Ya Allah, nak habis dah kitab, aku tak dapat tambah gapo lagi amalan. Kitab nak habis dah Imam Ghazali pesan, tapi aku tak menekat gapo lagi nafsuku ni. Nampak baik tu lah. Ya Allah, kena katak kepala banyak kali dah, tapi tak berdarah. Kena katak, kena takir banyak kali dah kitab ni. Takir kita, lepas takir. Kena banyak dah, tapi tak berdarah lagi. Gana duk amal gapo ni? Siapa ke tak masuk dulu ni? Berdeu dia tak masuk ni. Gana amalan gapo? Amalan nafsu. Amalan iblis, amalan syaitan. Gitu ya diwasa berdeu tak masuk ya. Apa dah pun ilmu tasawuf tak jadi masuk. Tebalnya nafsu, tebal sangat. Maka jaga situ. Jangan duduk tak boleh.
Bukan hati kena sentiasa ingat Allah nak habis dah kena. Kena rasa sikit dah ni, kau sikit kertas mata ni. Lepas tu bila pula nak temu kitab ni kau? Bila pula nak jumpa isi-isi yang sentuh hati lagu ni? Nak boleh duk jaga hati semua lagu ni? Ada tak pergi kitab kau? Supaya orang bulan Ramadan tu kadang kata, oh nak raya dah, Masya Allah, oh mujur nak raya dah. Kalau hati dia ingat kata, oh akan hari raya dah, berarti selama bulan Ramadan mari, manfaat Ramadan tak akan hasil bagi orang tu. Tak berubah gapo dia. Tapi kalau hati Allah, nak habis dah ke puasa, siaplah. Amal nafsu pun dia jadi banyak lagi kalau kira. Maksiat pun nampak dah, Allah. Wasara ada lagi tambah sebulan lagi sebab makan ni banyak. Gitu. Manfaat bulan pun gitu juga. Manfaat bulan Ramadan. Ni nak masuk Rajab dah ni, tak lama masuk Rajab, bulan Rajab, bulan Isra' Mi'raj. Bulan Rajab tu banyak istighfar. Banyak istighfar. Tu. Digalakkan kita banyak istighfar. Dan insya-Allah kalau kemampuan ada, kita akan baca kitab Isra' Mi'raj juga. Sekali. Tapi kitab apa lah nanti tengok. Untuk hotel sekali Isra' Mi'raj di sahah kita ni. Lepas tu buat makan sekali dah. Boleh tak? Pada hari Isra' Mi'raj tu, hari yang ke berapa? Berapa Rajab? 27 Rajab. Kita buat makan sekali. Di sahar insya-Allah. Buat jamu Isra' Mi'raj. Lepas tu kita ada majlis Isra' Mi'raj sekali. Akan jemput insya-Allah. Kita akan buat bentuk forum ke dah. Boleh tak? Tak meja sini. Kata. Lepas tu jemput baba-baba lah. 2-3 orang. Saya kecek. Baba muda-muda tadi. Baba tua ni takut dia tak rak nak rayak. Baba tua tu nak sudah nak langit. Nak langit dah. Baba pun bukan muda sangat. Baba hok kita dah kenal ni, kita nanti tengok. Kenal lagu mana? Kenal kata baba ngajar kitab tu. Noh pasal tu. Bukan kenal kata babo. Tak. Gitu. Kita nak hok ngajar kitab ni. Insya-Allah lah usaha. Doa azal lagu tu. Nak jadi barakah. Majlis Isra' Mi'raj ni tu sangat saya gemar semua. Nak kali, nak tahu. Kerana pernah dapat isyarat yang baik-baik dah dulu. Masa kita ada buat di sahah Fataniyah dulu, ada orang mimpi. Orang hok tak boleh mari tu, dia mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu Nabi tu cepat nak pergi dah. Dia salam kepada Nabi, lepas tu dia tanya, ya Rasulullah nak pergi mana ni? Nabi kata, minta maaf, amo nak pergi dah. Amo nak pergi bersama dengan majlis Isra' Mi'raj di sahah Fataniyah. Tu masa tu. Jadi gemar je tu mari cerita, kita pun azal, ya Allah ya Tuhanku, wilah kemudahan kepada aku nak buat dan nak tahu majlis Isra' Mi'raj. Dan tiap-tiap kali buat majlis sentiasa harap dan gemar untuk mudah-mudahan dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir ni maknanya apa dia? Keberkatannya dan roh dia, bukan Nabi mari dia cekor gitu. Tu pun tak mustahil pada adat dan tak mustahil pada akal. Kalau dia nak mari bersama. Tu. Insya-Allah. Oleh kira sipai banyak lagi 27 ni. Walaupun kita tak boleh buat dengan cara besar di pondok pun, kita buat dengan cara khusus di mana ni. Tak pada dah. Tak pada buat halus dulu belum nak buat besar tu. Buat halus dulu. Dan bila kita ada kemampuan, kita buat dengan cara besar dengan pondok kita tu. InsyaAllah. Isra' Mi'raj
Lepas tu nisfu Sya'ban pun, tapi wakdah di ponok tu dibala nisfu. Nabi ada insya-Allah. Kemudian kata wasani kullama amalta. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه على نقش السبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما على النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه ومن العرش ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرأتنا نبينا مع الكل مخشى رب وفقنا ووفقهم لما دائما وأقل الأتقياء علماء نرضى بالخير ربنا وأسر لنا كل الشرور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وعلى الآل الكرام الشرفاء على الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله